Apa itu wakalah? Definisi wakalah berasal dari perkataan Arab wakalah yang bermaksud agensi atau delegasi, adalah konsep asas dalam kewangan dan perundangan Islam. Wakalah merupakan satu bentuk perjanjian di dalam undang-undang Islam yang melibatkan kuasa pemberian wakil untuk bertindak bagi pihak yang memberi kuasa. Konsep wakalah juga melibatkan tiga pihak utama, iaitu yang pertama, wakil mukawil, yang kedua, pemberi kuasa mewakil, yang ketiga, objek wakalah. Definisi wakalah menekankan konsep pemberian kuasa mewakil kepada mukawil untuk melaksanakan suatu tugas atau urusan tertentu dengan terma dan syarat yang ditentukan. Wakil bertanggungjawab untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggungjawab dan kejujuran. Mewakil sebagai pemberi kuasa memiliki hak untuk menetapkan syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh wakil dan beliau juga berhak untuk menarik kembali wakalah tersebut jika terdapat keperluan atau perubahan keadaan. Apa itu rukun wakalah? Rukun wakalah yang pertama adalah al-muwakkil, orang yang mewakilkan. Yang kedua, al-wakil, orang yang menjadi wakil. Dan yang ketiga, al-muwakkal fih, urusan atau barang yang diwakilkan. Yang terakhir ialah siqah, iaitu lafaz ijab dan qabul. Syarat wakalah yang pertama, al-muwakkil, iaitu mempunyai keahlian, milik dan wilayah kepada perkara yang diwakilkan itu. Yang kedua, al-wakil itu sendiri terdiri dari orang yang berupaya melakukan tugasan atau amanah. Dia juga mestilah jelas dinyatakan sama ada khusus siapa yang dilantik dan apa tugasnya. Terusnya, al-muwakkal fih. Syaratnya boleh menerima wakalah dan menjadi milik atau hak al-muwakkil. Yang terakhir ialah siqah. Mesti jelas lafaz wakalah atau pengertiannya dan tidak disyaratkan qabul dari al-wakil, melainkan disyaratkan jangan menolaknya. Seterusnya, saya akan membentangkan jenis-jenis wakalah. Wakalah terbahagi kepada tiga, iaitu wakalah al-mutlaqah, wakalah al-muqayyadah, wakalah al-am dan khas. Wakalah al-mutlaqah ialah sebuah agensi yang tidak terikat dalam kewangan dan undang-undang Islam yang memberikan ejen keupayaan yang luas untuk bertindak bagi pihak mereka dalam spektrum aktiviti tertentu. Ciri-ciri utama termasuk kuasa am, fleksibiliti, amanah dan keyakinan, bidang tugas tertentu dan tanggungjawab. Prinsip ini melaburkan kepercayaan yang tinggi dalam pertimbangan dan kecekapan ejen, menjamin bahawa mereka beroperasi dalam kepentingan terbaik sambil berpegang pada terma dan syarat yang dipersetujui. Wakalah al-mutlaqah digunakan dalam kewangan Islam untuk membolehkan ejen melaksanakan tugas dengan berkesan sambil mematuhi undang-undang syariah dan membuat keputusan kewangan yang beretika. Yang kedua ialah wakalah al-muqayyadah. Wakalah al-muqayyadah ialah agensi terhad dalam kewangan Islam di mana prinsipnya menyerahkan kuasa tertentu kepada ejen untuk menjalankan aktiviti atau transaksi tertentu. Ciri-ciri utama termasuk kuasa terhad, tanggungjawab yang jelas, kekurangan budi bicara, peningkatan kawalan dan penyediaan, dan keterbukaan. Kuasa ejen terhad kepada set tindakan tertentu, tetapi prinsipal mengekalkan lebih banyak kawalan dan pemantauan. Wakalah al-muqayyadah adalah sesuai untuk keadaan di mana prinsipnya mempunyai pemahaman yang jelas tentang tugas yang harus diselesaikan oleh ejen. Pematuhan kepada prinsip syariah, tingkah laku beretika dan keterbukaan adalah komponen penting dalam kesahihan dan pematuhan pengaturan tersebut. Akhir sekali ialah wakalah al-am dan khas. Wakalah am dan wakalah khas ialah istilah yang digunakan dalam kontrak kewangan Islam untuk menunjukkan hubungan agensi. Wakalah am menyerahkan kuasa yang luas kepada ejen, memberi mereka kuasa untuk membuat pertimbangan tanpa arahan yang jelas.
Wakalah khas sebaliknya mengahadkan kuasa kepada aktiviti atau urus niaga tertentu sambil mewajibkan pematuhan ketat kepada keperluan kontrak. Keputusan antara frasa ini ditentukan oleh sifat tanggungjawab, kepercayaan antara prinsipal dan ejen, dan keperluan transaksi komersial atau kewangan tertentu. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh wakalah. Contoh yang pertama, apabila wakalah tersebut menjadi hukum sunat. Hukum wakalah akan menjadi sunat apabila seseorang menjadi wakil untuk perkara sunat. Contohnya, jika A mewakilkan kepada B untuk memberi sedekah kepada fakir miskin yang memerlukan bantuan. Contoh yang kedua, hukum wakalah akan menjadi haram apabila ia mewakilkan untuk urusan yang haram. Contohnya, A mewakilkan kepada B untuk memberi rasuah bagi mendapatkan sesuatu kepentingan tertentu daripada orang lain. Contoh yang ketiga, wakalah akan menjadi makruh apabila ia dilakukan atas dasar yang makruh. Contohnya, jika A mewakilkan kepada B untuk membeli rokok untuknya. Dan yang terakhir, contoh keempat, hukum wakalah akan menjadi wajib apabila ianya berhajat untuk menolong orang yang berhajat kepada pertolongannya dan orang tersebut tidak berupaya untuk melakukannya sendiri. Contohnya, jika A yang terlantar sakit mewakilkan B untuk membayar hutang-hutangnya kepada pemiutang A, pada waktu tersebut B wajib menolong untuk membayarkan segala hutang tersebut melalui wang yang diberikan oleh A. Isu dan cabaran dalam wakalah. Isu yang pertama adalah ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam undang-undang Islam. Sebagai contoh, seorang ejen perbankan yang terlibat dalam transaksi yang melibatkan riba atau kegiatan yang diharamkan dalam Islam mungkin menimbulkan pertikaian hukum. Tindakan seperti itu dapat menyebabkan konsekuensi undang-undang termasuk pembatalan transaksi dan tuntutan ganti rugi. Isu seterusnya adalah kesalahan dalam penyampaian maklumat. Sebagai contoh, al-wakil tersebut membuat kesalahan dalam memberikan maklumat tentang satu instrumen pelaburan yang tidak mematuhi prinsip syariah. Kesalahan ini menyebabkan al-muwakil membuat keputusan pelaburan berdasarkan maklumat yang tidak tepat, menyebabkan kerugian keuangan dan menjejaskan kepercayaan antara al-muwakil dan al-wakil. Situasi seperti ini dapat mencipta ketidakpercayaan yang lebih besar terhadap al-wakil dan merosakkan hubungan antara mereka. Isu yang ketiga ialah kurang pemahaman terhadap tugas wakalah. Terusnya, cabaran dalam wakalah. Yang pertama adalah kejayaan wakalah bergantung pada kepercayaan yang dibina antara al-muwakil dan al-wakil. Iaitu, kepercayaan adalah asas hubungan wakalah dan al-muwakil perlu yakin sepenuhnya bahawa al-wakil akan bertindak dengan integriti dan kejujuran. Dalam konteks ini, penting untuk menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi kerja untuk memastikan kepercayaan yang berterusan. Cabaran yang seterusnya adalah kepentingan untuk memastikan al-wakil memiliki kecekapan dan keterampilan yang mencukupi dalam melaksanakan tugas. Pelatihan berterusan dan peningkatan keterampilan adalah penting untuk memastikan wakil sentiasa relevan dan kompeten dalam menguruskan urusan keuangan muwakil, terutamanya dalam menghadapi keadaan dan transaksi yang kompleks. Cabaran yang seterusnya adalah komunikasi yang efektif dan pemahaman yang menyeluruh antara al-wakil dan al-muwakil. Salah faham atau kekurangan kejelasan dalam arahan dan harapan al-muwakil boleh menyebabkan gangguan dalam pelaksanaan transaksi. Takaful berasal dari perkataan Arab yang bermaksud jaminan bersama, di mana sekumpulan peserta bersetuju untuk saling membantu antara satu sama lain sekiranya salah seorang peserta mengalami kerugian daripada sebarang risiko tertentu. Kalau menurut Akta Takaful 1984, takaful merupakan skim yang berasaskan persaudaraan, kesatuan dan saling bantu-membantu dengan cara menyediakan bantuan kewangan dan pertolongan atas dasar kerjasama
bersama kepada para peserta takaful ketika mereka memerlukan bantuan melalui sumbangan bersama oleh para peserta. Seterusnya, bagaimana konsep wakalah ini diaplikasikan? Pertama, prinsip wakalah berlaku di antara para peserta takaful dengan syarikat takaful. Syarikat takaful akan menjadi wakil kepada para peserta dan peserta menjadi pewakil, manakala skim takaful atau dana yang diuruskan oleh syarikat takaful adalah perkara yang diwakilkan. Aplikasi yang kedua berlaku di antara syarikat takaful dengan ejen takaful. Syarikat akan melantik ejen takaful untuk mendapatkan peserta takaful yang baru di samping mempromosikan produk syarikat. Dan ejen takaful akan diberikan komisen iaitu upah oleh syarikat takaful berdasarkan kepada prestasi dan juga akad yang telah dipersetujui. Jadi, pelantikan ejen yang dibayar upah menunjukkan berlakunya satu akad wakalah yang dipanggil wakalah bil ujrah. Jadi, apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Wakalah merupakan salah satu kontrak dalam muamalah Islam dan sudah dipraktikkan sejak zaman baginda Rasulullah SAW. Pada masa kini, bidang perbankan, insurans dan kewangan Islam dapat dilihat antara sektor yang giat mengaplikasikan akad wakalah dalam transaksi pengurusan mereka. Tidak dinafikan, kewujudan wakalah mendatangkan kemudahan kepada seseorang individu khususnya ketika mereka tidak mampu melakukan sesuatu perkara itu dengan sendirinya. Hal ini demikian kerana wakalah itu sendiri membawa makna seseorang mewakilkan seseorang yang lain untuk melaksanakan urusannya.